Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Sakinah binti Ma'ali. Nombor matrik saya 10DKM21F1007. Hari ini kami akan membentangkan tajuk e-folio iaitu Rukun Negara. Pengenalan. Rukun Negara adalah salah satu wadah dalam mengekalkan perpaduan negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama dan kaum. Kepelbagaian dan perbezaan adalah salah satu punca pergaduhan dan penjagaan yang mudah yang menjadikan sesama sendiri dalam kalangan rakyat Malaysia. Hal ini berikutan sejarah hitam yang pernah melanda Malaysia iaitu peristiwa 13 Mei 1969 di mana timbulnya perbalahan antara kaum. Jadi adanya inisiatif penubuhan rukun negara membolehkan rakyat untuk kekal hidup dalam keadaan aman dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurada Takifah binti Samsuri. Nombor matrik 10DKN 21F1047. Terdapat 5 adjektif yang terkandung di dalam rukun negara. Antaranya ialah: pertama, mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Yang kedua, memelihara satu cara hidup demokratik. Yang ketiga, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Keempat, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan yang kelima, membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Seterusnya, prinsip-prinsip yang terdapat di dalam rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Malaysia menjadikan agama sebagai pegangan utama. Pegangan yang kukuh terhadap agama dapat membentuk peribadi yang penuh nilai murni dan tidak melakukan jenayah atau kejahatan yang lain. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa agama Islam ialah agama rasmi persekutuan, tetapi agama dan kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman. Seterusnya, prinsip ini dipilih sebagai prinsip pertama kerana ketiadaan agama atau kepercayaan yang kukuh terhadapnya akan meruntuhkan kepribadian seseorang serta sesuatu bangsa dan negara. Prinsip yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Berdasarkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Sistem raja juga diamalkan di setiap negeri dan yang di-Pertuan negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja. Seri Paduka Baginda, raja-raja dan yang di-Pertuan negeri merupakan lambang perpaduan rakyat. Setiap warga negara hendaklah menumpukan taat setia kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Prinsip yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Perlembagaan negara merupakan sumber perundangan negara yang tertinggi dan ia berfungsi untuk melindungi hak dan keistimewaan setiap warga negara. Prinsip ini menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara. Prinsip yang keempat, kedaulatan undang-undang. Undang-undang negara berasaskan kepada perlembagaan dan kedaulatannya perlu diterima serta dipertahankan setiap rakyat sama tarafnya di sisi undang-undang negara. Tanpa undang-undang, hidup bermasyarakat dan bernegara tidak aman dan stabil. Prinsip ini menuntut kita sama-sama menghormati undang-undang dan berusaha menyokong penguatkuasaannya serta memelihara kedaulatannya. Prinsip yang terakhir, yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Dalam masyarakat yang pelbagai kaum di Malaysia, kesopanan dan kesusilaan adalah penting untuk hubungan antara satu sama lain. Ia dapat memelihara perilaku masyarakat dan berkembang sesuatu dengan kepribadian bangsa dan nilai-nilai murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Syimi binti Ibrahim. Nama matrik saya 10DKM1F1004. Saya akan meneruskan dengan langkah pihak kerajaan untuk mengaplikasikan prinsip dan objektif rukun negara dalam kehidupan bermasyarakat. Ia mengandungi 3 langkah. Yang pertama ialah mengadakan kempen kesedaran. Tujuan mengadakan kempen kesedaran ini adalah untuk menanamkan dan menghayati prinsip rukun negara dalam diri individu. Sebagai contoh, dapat mengadakan kempen kesedaran dengan mengadakan kempen cintai rukun negara dan bersama menghayati rukun negara. Yang kedua ialah melalui pendidikan di sekolah atau pusat pengajian tinggi dan lain-lain. Sebagai contoh, di sekolah, pihak sekolah dapat menerapkan prinsip rukun negara dalam mata pelajaran pendidikan sivik dan kewarganegaraan
dan pendidikan moral. Tujuan ini adalah untuk memastikan warga pendidik, khususnya para pelajar, dapat memahami dan menghormati prinsip rukun negara. Yang terakhir ialah peranan pihak kerajaan. Kerajaan sememangnya mempunyai tanggungjawab yang besar bagi memastikan rakyat di negara ini sentiasa menghayati prinsip rukun negara. Kerajaan boleh mengambil inisiatif seperti menganjurkan program yang bertemakan rukun negara bagi memastikan rakyat sentiasa menghayati prinsip rukun negara. Sebagai contoh, program dengan menganjurkan pertandingan sektor rukun negara. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang latar belakang. Prinsip rukun negara telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong Seri Paduka Baginda Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin pada 31 Ogos 1970, iaitu sempena ulang tahun ke-13 kemerdekaan Malaysia. Lepas Malaysia merdeka dan negara mula dibangunkan, sedikit demi sedikit terdapat jurang antara kemewahan bandar dan kemiskinan desa, kemewahan orang bukan Melayu dengan kesempitan hidup orang Melayu, yang menyebabkan rasa tidak puas hati antara rakyat ini, menyebabkan beberapa kekacauan serta pembalahan yang melibatkan berlainan kaum berlaku di beberapa kawasan di Tanah Melayu. Apabila berlakunya peristiwa berdarah 13 Mei 1969, kerajaan melihat perlunya satu formula untuk mengatasi masalah ini. Majlis Perundangan Negara yang dipengerusi oleh Amrah Yaham Tun Abdul Razak bin Husin merangkap pengarah Mageran telah ditubuhkan di bawah dan Undang-Undang Darurat yang diwatakan pada 29 Januari 1970 hasil daripada mesyuarat Mageran yang mentadbir negara ketika itu. Hanya dianggotai oleh pengerusi 3 orang menteri, iaitu Amrah Yaham Tun Dr. Ismail bin Datuk Abdul Rahman, Mendiang Tun Tan Siew Sin dan Mendiang Tun Witi Sambatan, wakil-wakil kerajaan negeri dan wakil-wakil daripada parti politik. Majlis Perundangan Negara bertanggungjawab menjadi pemikir dalam merangka perpaduan negara dan mencari satu cara yang mampu untuk mengatasi garis pemisah antara kaum. Dengan itu, maka lahirnya satu ideologi kebangsaan yang baru, iaitu rukun negara, yang digubah sebagai falsafah negara dan pendekatan baru ke arah mewujudkan sebuah negara bangsa yang stabil. Selain itu, Majlis Perundangan Negara juga menggunakan tema untuk menyambut kemerdekaan pada setiap tahun sebagai langkah mengekalkan semangat cinta akan negara dan keharmonian negara. 3 tindakan atau perbuatan yang dianggap melanggar prinsip-prinsip rukun negara beserta contoh. Perbuatan yang pertama ialah tiada prinsip kesopanan dan kesusilaan dengan 15 individu yang tergamak melakukan aksi bogel ketika menyertai acara Sukan Bogel Pulau Pinang pada 2014 di Teluk Bahang. Saya telah menyertakan akhbar tentang tindakan langgar prinsip rukun negara di sebelah dengan menunjukkan 15 individu yang tergamak melakukan aksi bogel. Seterusnya, di bawah juga adalah tergolong dalam prinsip kesopanan dan kesusilaan, iaitu terdapat segelintir ahli Dewan Parlimen tidak menghormati keberadaan agung ketika berada di Dewan Parlimen dengan melontarkan kata-kata kurang sopan dan biadab. Saya telah menyertakan juga tentang akhbar, iaitu MB Kuala Langat tidak hormat agung kerana salah satu ahli parlimen politik yang berada di dalam Dewan Parlimen tersebut melontarkan kata-kata yang tidak sopan di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Atau perbuatan yang dianggap melanggar prinsip-prinsip rukun negara beserta contoh juga. Yang terakhir ialah tiada prinsip keluhuran perlembagaan, iaitu lebih kurang 150 orang termasuk aktivis hak asasi, mahasiswa dan ahli politik menyertai perhimpunan dan perarakan LGBT. Sebuah akhbar telah dikeluarkan daripada perhimpunan LGBT, iaitu terdapat 150 orang yang terlibat dalam akhbar tersebut. Kumpulan mutakhir ini, rukun ini hanya dilihat sebagai prinsip dan dilafazkan serta ikrar tanpa pribadi setiap warga negara Malaysia. Oleh itu, setiap di antara kita berperanan mengamalkan 5 prinsip agar orang sekeliling kita juga terpengaruh dan turut mengamalkan prinsip murni tersebut.
Masyarakat yang bersatu padu, hidup muhibah tanpa mengira kaum dan bangsa akan dilahirkan. Seterusnya, perpaduan ini dapat memacu ekonomi negara ke peringkat yang lebih baik dan mewujudkan kestabilan politik dalam pemerintahan negara. Kesimpulan yang kedua ialah setiap anggota masyarakat seharusnya menghayati prinsip rukun negara agar perpaduan dan keselamatan di negara ini sentiasa terjaga. Rukun negara amat perlu dihayati bagi mendidik jiwa ke arah semangat patriotisme. Terdapat beberapa aspirasi rukun negara yang dapat dikaitkan dengan pembinaan negara bangsa. Aspirasi yang pertama, mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. Kepelbagaian merupakan hakikat di sebuah negara di seluruh dunia, terutamanya di negara yang pernah dijajah oleh kuasa-kuasa barat. Perbezaan dari segi kaum, agama, kelas sosial, tahap pendidikan, bahasa generasi, jantina, fahaman dan faktor ruang, bandar luar bandar kerap menjadi titik cetusan kepada pergeseran, perselisihan faham dan konflik. Hal ini tidak terkecuali bagi negara yang terdiri daripada kaum, budaya dan bahasa yang sama. Dengan kemajuan sistem pengangkutan dan teknologi komunikasi pada zaman kini, sifat kepelbagaian dan interaksi antara manusia menjadi semakin ketara dan kompleks. Aspirasi yang kedua adalah memelihara cara hidup demokratik. Malaysia ialah sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan. Demokrasi adalah satu sistem kerajaan di mana semua rakyat di sebuah negara terlibat dalam pemerintahan melalui undi dan memilih wakil-wakil bagi perhimpunan atau parlimen. Antara ciri-ciri demokrasi adalah kerajaan dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Warga negara bebas menyertai politik atau gerakan sivil. Semua rakyat dilindungi oleh hak asasi manusia dan wujudnya kaedah undang-undang dan prosedur yang digunakan sama rata terhadap semua rakyat. Aspirasi yang ketiga adalah mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama. Aspirasi masyarakat yang adil akan wujud apabila semua rakyat diberikan peluang yang sama untuk menikmati kemakmuran dan kekayaan negara. Semua rakyat harus diberi peluang yang sama untuk mencipta kekayaan, menerima kebajikan, mendapatkan pendidikan, perlindungan undang-undang, capaian kepada kemudahan dan mengamalkan adat resam, budaya dan sebagainya. Ketidakadilan dan ketidaksamaan boleh mengundang rasa tidak puas hati dan kemarahan daripada golongan yang terpinggir atau dipertikaikan dan berkemungkinan mencetuskan konflik di dalam masyarakat. Aspirasi yang keempat, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak. Istilah liberal kerap menimbulkan polemik dalam kalangan masyarakat Malaysia, terutama yang konservatif. Ramai yang berpersepsi bahawa perkataan ini bermaksud kebebasan untuk melakukan apa-apa sahaja mengikut kehendak dan naluri masing-masing. Ada juga yang mengamalkan liberal dengan budaya barat yang bersifat individualistik, hedonistik dan bebas melakukan apa-apa sahaja tanpa batasan di atas nama demokrasi dan liberalisme. Dalam konteks ini, liberal merujuk kepada kesudian untuk menghormati dan menerima kelakuan atau pandangan yang berbeza daripada dirinya sendiri dan terbuka kepada idea-idea yang baru. Aspirasi yang terakhir iaitu yang kelima, membina satu masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan sedang membangun, Malaysia perlu mengekalkan daya saing dan berkembang maju seiring dengan rentak pembangunan global. Penggunaan sains dan teknologi dalam instrumen yang menentukan kemajuan dan daya saing sebuah negara dari segi tahap pembangunan dan kemakmuran. Penggunaan sains dan teknologi moden dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti negara dan terus menyumbangkan kepada penjanaan ekonomi negara. Dengan wujudnya ekonomi yang kukuh dan daya saing yang kuat, proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih rancak dan lebih banyak kekayaan negara dapat dikongsikan kepada warga Malaysia yang membawa kepada kenaikan taraf hidup rakyat. Kesimpulannya, rukun negara yang terdiri daripada 5 cita-cita dan 5 prinsip masih relevan kepada pembangunan negara Malaysia.
Ianya masih menjadi panduan kepada agensi kerajaan dalam penggubalan dasar-dasar dan perangkaan undang-undang pada zaman kini. Aspirasi dan prinsip-prinsip ini wajib diingati oleh semua warga Malaysia dan diterapkan dalam kehidupan seharian. Hubungan negara dengan rakyatnya adalah saling bersandaran. Segala kejayaan dan kegagalan sebuah negara adalah tanggungjawab kolektif serta individu warga negara dan semua akan terkesan daripadanya. Sebuah negara yang stabil, berdaulat, makmur dan progresif adalah aspirasi semua warga Malaysia dan aspirasi ini memerlukan komitmen yang padu daripada setiap warga Malaysia untuk menjayakannya. Sekian daripada kami. Terima kasih.